Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama kalinya kita alu-alukan kedatangan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mustafa bin Muhammad Suki yang merupakan pentazkirah kita pada hari ini insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan yang mana baru masuk pada live kita pada hari ini, insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang agak-agak menarik. Okey, yang bertajuk 40 sirah popular yang diragui berkenaan dengan Nabi dan juga sahabat. Dan juga yang mana tuan-tuan dan puan yang baru mengikuti kita mengikuti live kita pada hari ini, tajuk kita ini adalah berkesinambungan ataupun berdasarkan buku yang baru dikeluarkan oleh PTS yang baru ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz sendiri insya-Allah. Dan tajuk bukunya adalah sama juga, iaitu 40 sirah popular yang diragui berkenaan dengan Nabi dan juga sahabat. Tuan-tuan dan puan boleh dapatkan buku ini seperti mana yang tertera di maklumat di bawah ni lah insya-Allah. Dan juga tuan-tuan dan puan tanpa bercakap dengan lebih panjang, saya ingin menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Sebelum itu, pada tuan-tuan dan puan yang mempunyai soalan, insya-Allah kita akan buka soalan di akhir perbincangan nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah insya-Allah. Pada Al-Fadhil Ustaz, majlis silakan insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih yang pertama kepada Encik Adik sebagai pengemudi ataupun moderator kita pada pagi ini. Dan kemudian tidak lupa kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada pada 14-15 Ramadan dan kita dah masuk kepada separuh Ramadan. Dan insya-Allah hari ini kita buat satu ataupun kita meneruskan lagi pada setiap Isnin. Kita berbincang tentang buku yang ada di tangan saya ini, iaitu buku 40 sirah popular yang diragui, 40 sirah Nabi SAW dan pada sahabat yang diragui daripada sudut riwayatnya. Baik, jadi pagi ini insya-Allah kita berbincang tentang satu topik daripada banyak topik dalam buku ini, tapi salah satunya adalah berkenaan dengan hadis ataupun riwayat palsu. Hadis ataupun riwayat palsu. Jadi pada minggu lepas kita dah cerita dah tentang sirah, tentang pembukuan sirah, syarat-syarat berkenaan dengan riwayat yang sahih ada syaratnya, melalui syarat itulah sampai kepada kita melalui perawi, melalui sanadnya yang bersambung, melalui perawi yang adil dan juga perawi yang terpercaya, dan kemudian juga jauh daripada cacat dan juga ganjil daripada sudut riwayatnya bila mana dia sampai kepada kita. Jadi kita dah bincang panjanglah tentang perkara itu. Jadi hari ini insya-Allah kita nak sambung satu tajuk dan salah satu tajuk daripada buku kita ini, iaitu berkenaan dengan perkara yang penting juga, iaitu kalau kita tengok dari sini berkenaan dengan jelas kan hadis maudhu' ataupun palsu. Kan hadis palsu. Baik, jadi kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang datang kepada kita, khususnya dalam buku yang saya telah pun siapkan ini, kita akan lihat bahawa di sana rupa-rupanya ada perkara yang kita biasa dengar daripada sirah Nabi SAW ini. Dia ada dua keadaan. Pertama adalah dia palsu. Maksudnya dia disandarkan secara palsu kepada Nabi SAW dalam bentuk sirah itu. Penyampaian itu bukan daripada riwayat yang sahih. Bila sebut bukan sahih itu, dia boleh jadi lemah, boleh jadi palsu. Jadi kalau sini kita nak fokusnya kepada riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Boleh jadi begitu. Nanti kita akan tengok contoh-contohnya dan apa itu hadis palsu dan sebab-sebabnya dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi riwayat itu adalah riwayat yang lemah ataupun riwayat yang lebih kuatnya bukan begitu. Kan riwayat yang lebih kukuhnya daripada sudut riwayatnya, daripada sudut kesahihannya, lebih kukuh, lebih kuat adalah tidak seperti mana yang sampai kepada kita. Kan tidak seperti mana yang sampai berita ataupun sirah itu kepada kita melalui apa kita kata sebagai turun-temurun ke, melalui bacaan ke dan sebagainya. Jadi ada dua lah. So satu mungkin riwayat itu palsu, yang kedua adalah mungkin riwayat itu ada riwayat yang lebih kukuh, yang lebih kuat berkenaan dengan sesuatu peristiwa itu. Okey, yang ini yang kita nak bincang pada hari ini. Kita nak fokus kepada riwayat yang palsu tadi itu. Okey, kenapa penting? Kerana
Dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari melalui sanadnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali meriwayatkan bahawa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sengaja berdusta ke atas nama aku dengan sengaja, maka siap dia menempah satu kedudukannya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Okey, hadis ini ada setengah-setengah orang-orang tertentu dia silap faham, iaitu dia nak konon-kononnya ataupun kita kata kononnya lah, dia nak menjaga hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya mereka menjaga itu dengan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau berdusta kepada Nabi tak ada masalah untuk menjaga Nabi. Kan, untuk menjaga Nabi, untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dikutuk, contohnya dimaki, dicela, tak apa, kita buat hadis palsu, kita reka atas nama Nabi. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah telah pun sepakat tak boleh untuk mereka satu hadis untuk merendahkan Nabi ataupun untuk menaikkan Nabi ataupun untuk menjaga Nabi, kerana Nabi tak pernah sebut. Kan macam kita lah, kita sebut Perdana Menteri menyatakan demikian tapi Perdana Menteri tak sebut pun. Kan, ataupun orang ini menyatakan begini tapi orang tu tak sebut pun. Jadi kita berdusta ke atas dia, dan bila dusta itu apatah lagi, lebih-lebih lagi ke atas nama agama kita, kan, lebih-lebih lagi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau berdusta walaupun untuk tujuan yang baik, berdusta kononnya untuk menyelamatkan Nabi ataupun untuk memelihara Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tetap tidak dibenarkan. Tetap tidak dibenarkan, sehingga kan kata ayah kepada Imam Haramain Al-Juwaini, iaitulah Abu Ma'ali Haramain Al-Juwaini, ayah beliau menyatakan bahawa bila mana satu orang tu mereka hadis, maka dia itu telah terkeluar daripada Islam. Tu kira tegas tu, kata Imam ayah kepada Imam Abu Ma'ali Haramain Al-Juwaini. Maksudnya siapa-siapa yang reka hadis palsu, reka riwayat palsu, maka dia telah terkeluar pada Islam. Sebab apa? Sebab hadis ini adalah wahyu. Dia seolah-olah seperti mana Quran. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan Quran dengan hadis ni dua tempat yang sama. Disebut oleh Imam Imam Haramain Al-Juwaini juga dalam kitab beliau Al-Burhan fi Usul Fiqh, beliau menyatakan bahawa ada riwayat ataupun kitab yang sebelum itu yang menyebutkan bahawa Imam Syafi'i meletakkan Quran dan hadis ni setara, sama, kerana dia adalah berasal daripada sumber wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara penyampaian tu berbezalah. Kalau Quran dengan hadis itu cara penyampaiannya lebih, kalau Quran itu maknanya dan juga lafaznya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini maknanya daripada Allah, lafaznya disampaikan daripada lisan ataupun lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beza di situ. Tapi kedua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya adalah wahyu. Jadi agak tegaslah pandangan yang disebutkan oleh ayah kepada Imam Haramain Al-Juwaini berkenaan dengan perkara ini. Okey, jadi kalau kita tengok sebenarnya riwayat-riwayat yang kita sering dengar, nanti kita akan bincang, kita akan petik 1, 2, 3 riwayat. Tapi untuk pembacaan lanjut, tuan-tuan kena dapatkanlah buku ni. Kan? Tapi saya ringkasnya saya boleh sebutkan bahawa hadis palsu ni adalah satu benda yang direka, sama ada tujuan baik, sama ada tujuan untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tetap perkara yang dicela dalam agama kita. Jadi hadis tadi menyebutkan sesiapa yang sengaja berdusta ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja itu untuk tujuan baik ke, untuk tujuan jahat ke, kan, maka dia siap menempah kedudukannya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Kan, kalau kita tengok tuan-tuan, kenapa para ulama hadis bincang? Kenapa hadis dalam bab ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali? Sebabnya sebahagian para ulama hadis menyatakan bahawa kerana banyaknya hadis-hadis palsu ini direka atas nama Sayyidina Ali dan diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan, contohnya lah kalau bulan Ramadan ni apa dia? Iaitulah fadilat kelebihan malam-malam Ramadan. Malam ke-7 seperti bayi dilahirkan, malam ini seperti mana seperti mana pahala Nabi Ibrahim dan pahala sekian pada Nabi, seperti mana pergi Mekah berapa 70 kali contohnya, kan. Jadi itu adalah palsu dan dipalsukan itu ataupun direka itu atas nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak pernah buat, tiba-tiba orang reka, memanglah bagus fadilat. Sebab tu saya sebut tadi, ada orang reka untuk tujuan baik, untuk tujuan nampak agama tu bagus, fadilat-fadilat baca Quran sebagai contoh, fadilat-fadilat kelebihan sekian-sekian bagus, tapi dia reka. Kan kita tak nak yang reka, kita nak yang tulen, kita nak yang original, kan. Kalau ni kalau tuan-tuan ni kan maksudnya kita nak original betul-betul, maksudnya betul-betul daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya konsep asal. Baik, kita pergi. Apa hadis palsu ni? Baik, kita tengok dalam buku kita ni. Dari sudut bahasa, ia adalah kata nama objek daripada wada'a asy-syai', iaitu merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang sangat rendah. Kan? Cuma kadang-kadang ada orang dia silap faham, dia kata hadis palsu pun hadis dhaif juga. Kan hadis palsu pun hadis lemah juga. Boleh juga ambil dia punya fadilat ataupun bukan bab kelebihan beramal dan sebagainya. Sebenarnya para ulama hadis meletakkan hadis palsu memang di bawah, sebahagiannya di bawah tajuk hadis dhaif, hadis yang lemah. Tetapi bukan bermaksud dia tu lemah, dia tu palsu. Maksudnya seburuk-buruk hadis lemah, seburuk-buruk hadis lemah ataupun dhaif yang ada adalah rekaan yang direka oleh orang-orang tertentu. Hadis yang palsu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama cuma meletakkan kategori itu, tapi bukan bermakna dia tu lemah, tapi dia adalah palsu. Sebab apa? Sebab dia direka semata-mata untuk sama ada yang tadilah, sama ada untuk memburukkan Nabi SAW ataupun untuk menampakkan kelebihan tertentu, untuk mengangkat darjat Nabi SAW, maka dia tetap dikira sebagai berdusta di atas agama kita. Kan? Jadi cukuplah apa yang ada pada Quran dan hadis yang sahih sebagai panduan kita dan disertai dengan ijma' dan juga qiyas dan apa-apa kaedah berhukum di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kemudian daripada sudut bahasa, menurut istilah, kata Imam Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith, menyatakan ia adalah pendustaan yang direka-reka lalu disebahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendustaan yang direka-reka yang disebahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok apakah hukum meriwayatkannya. Okey, kata Syekh Dr. Umar Hasan Al-Fallatah ataupun Fallatah dalam kitab dia Al-Wad'u fil Hadith. Yang itulah dia punya tesis dia tuan. Tesis PhD dia 3 jilid. Kan satu jilid tu dekat 1000 muka surat. Kan bercerita tentang hadis palsu. Ataupun tesis beliau kajian tentang hadis palsu. Bermula zaman bila, kan, start bila hadis itu dipalsukan, start bila orang-orang tertentu yang berkepentingan dia mereka hadis palsu dan sebagainya. Maka itu antara benda yang diceritakan dalam tesis beliau yang ada 3 jilid itu. Baik, hukum meriwayatkannya. Jika meriwayatkannya bagi menjelaskan ia adalah palsu, maka tidak syak lagi ia diharuskan meriwayatkannya. Kan macam saya buat ni, kita himpunkan ada riwayat-riwayat yang palsu, jadi kita sebutkan. Kan kita sebutkan, maka pada waktu itu ia merupakan satu perkara yang diharuskan, yang dibenarkan untuk menjelaskan kepalsuan, kebatilan, bahawa ia adalah satu benda yang direka. Baik, itu satu. Kemudian diharamkan pula meriwayatkannya tanpa ada tujuan bagi menjelaskan kepalsuannya. Adapun jika diriwayatkan dalam keadaan jahil, maka tidak ada dosa baginya, namun dia dianggap bermudahan dalam riwayat. Dia satu orang yang sengaja meriwayatkan apa yang ada, yang dia dengar, yang dia rasa macam bagus juga ni kalau sampai kan, sengaja sebar-sebarkan, sengaja riwayatkan, maka yang tu dikira sebagai berdosa besar. Adapun kalau dia dalam keadaan jahil, memang tak tahu, bila orang tegur baru dia tahu, it's okay lah. It's okay. Tapi dia tetap dikira sebagai bermudah-mudahan dalam meriwayatkan, menyampaikan sesuatu berita ataupun sesuatu sirah yang disampaikan itu dan disandarkan direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang kita takut. Ni kata siapa? Kata Syekh Dr. Umar Hasan Fallatah ataupun Fallatah dalam kitab beliau Wad'u fil Hadis. Baik, kita tengok secara ringkas. Apakah faktor-faktor mereka hadis ni? Mereka hadis. Mereka kan. Iaitulah mereka ini melakukan pemalsuan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, mendekatkan diri kepada Allah. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, aku tidak pernah melihat orang-orang salih melakukan satu kesalahan melebihi pendustaan mereka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang salih, yang baik, dia kadang-kadang dia kena faham, beramal dia kena dengan ilmu, bukan beramal dengan ikut-ikutan ataupun rasa-rasa. Jadi bila kita beramal dengan ikutan ataupun rasa-rasa, maka amat dibimbangi takut benda yang kita buat itu bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pula Nabi suruh buat lain, kita buat lain, bahkan pula palsu pula, tuduhan pula ataupun berdusta pula ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bimbang. Itu kata Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini satu ulama hadis besar tuan-tuan. Iaitulah Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Okey, yang lain. Yang kedua, tidak mempelajari ilmu hadis selalu menjadikan mereka yang tidak mempelajari itu sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Berkata Abu Zinad, saya bertemu dengan 100 orang di Madinah yang amanah, tidaklah diambil hadis daripada mereka kerana bukan daripada kalangan ahlinya. Orang saleh
Sebab itu syarat-syarat perawi kita dah cerita dah sebelum ini. Kan syarat perawi ini untuk diterima hadisnya dia ada syarat-syarat dia. Dia bukan hanya sekadar salih. Kalau setakat pakai kopiah baju Melayu macam saya ni tuan-tuan, belum tentu lagi, bukan belum tentu, memang tak boleh ambil hadis lah. Kan dia bukan cerita pakai saja. Dia cerita daripada sudut dia itu waraknya macam mana, menjaga riwayatnya macam mana, dia punya hafalan macam mana, kemudian dia ambil pada siapa, riwayat tu dia ambil pada siapa. Maka semua tu kena check, kena tengok dan kena pastikan setiap orang yang melalui peringkat sanad itu ataupun dia punya silsilah perawi itu mesti dalam keadaan orang yang betul-betul boleh diterima daripada sudut riwayatnya. Okey, yang lain. Mereka yang bercampur hadisnya dan terhapus kitab mereka. Ini juga contohnya macam Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, kan, bila mana sampai satu tahap kitab dia terbakar, rumah dia terbakar, kan. Bila terbakar tu dia meruayatkan dalam keadaan tak berapa ingat. Sebab dia yang dia pakarnya buat tulisan. Jadi bila dia riwayat melalui hafalan atau ingatan ni dia ada sedikit problem sikit. Macam tu juga Ma'mar bin Rashid. Kan bila dia sampai di satu tempat, dia tak bawa buku catatan, dia pun meriwayatkan hadisnya. Banyak salah hadis dia. Dan begitu juga bila mana murid meriwayatkan daripada dia, kan, meriwayatkan dengan hafalan dia pun dia sampaikan juga banyak silap hadisnya kerana dia itu pakarnya dalam bab penulisan. Melalui hafalan dia bukan kurang, tapi melalui hafalan dia adalah tidak seperti mana hebat tulisannya. Jadi bimbang takut terlupa dan sebagainya, akhirnya riwayat itu tertukar. Riwayat itu dalam keadaan terlentang terbalik sebagai contoh. Maka ini juga yang dijaga oleh para ulama hadis. Jadi syaratnya banyak tuan-tuan di sini. Tapi saya ringkaskan itu, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni untuk membaca lagi apa syarat-syarat untuk menyatakan ataupun apa sebenarnya dia punya faktor pendorong kepada pemasukan hadis Nabi ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada cara kaedah melalui sanad dan matanya, melalui perawinya dan sebagainya. Itu secara ringkas berkenaan dengan hadis palsu. Jadi panjanglah tuan-tuan, dalam ni ada lebih kurang dalam boleh dikatakan sampai hampir juga 7-8 muka surat bercerita tentang hadis palsu, kaedahnya, caranya dan juga tanda-tandanya. Okey, saya nak pergi terus kepada riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu. Okey, saya ambil, mungkin saya petik 1-2 dan saya urai secara ringkas. Yang pertama sekali, pada muka surat 18. Ni, mungkin biasa tuan-tuan pernah dengar. Apa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab membunuh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab membunuh anak perempuannya semasa zaman jahiliah. Oh, ni biasa kita dengar tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawa Sayyidina Umar ini satu orang yang sangat bengis, sangat teruk waktu zaman jahiliahnya, dan riwayat ini disandarkan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kita tengok apa kata para ulama hadis. Okey, so di sini kalau kita tengok ada Syekh Hasan Al-Husain dan Syekh Dr. Basim Faizal Jawabirat. Ni kedua-dua satu ulama di Kuwait, satu ulama di Jordan. Masih hidup lagi kedua-dua ulama ini. Mereka menyatakan antara sebabnya cerita ini tidak betul. Pertama sekali, riwayat tersebut tidak ada dijumpai sama sekali dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada dalam kitab hadis sahih ataupun hadis-hadis yang lemah. Bahkan di dalam kitab tarikh sejarah Islam yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah juga tidak ada dan tidak pernah disebutkan sama sekali berkenaan dengan kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini. Kemudian juga kita tengok Al-Hafiz Imam Ibn Kathir menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau berkata Al-Waqidi dan Ibnul Qalbi dan juga Umar Khattab, beliau menyatakan Umar Khattab berkahwin dengan Zainab binti Maz'un dan melahirkan daripada zuriatnya bernama Hafsah, Abdullah, Abdurrahman, dan Hafsah lahir 50 tahun sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul seperti mana juga di dalam riwayat Al-Hakim. Ini bermakna Hafsah binti Umar lahir pada waktu sebelum Islam datang lagi. Bahkan beliau membesar sehingga berkahwin dengan Nabi SAW. Maksud 50 tahun sebelum Nabi dibangkitkan, dia umur 10 tahun, Nabi baru lahir. Sayyidatina Hafsah umur 10 tahun, Nabi itu baru lahir. Jadi kalau kita tengok di sini, dan ada juga riwayat daripada Nu'man bin Bashir, iaitulah kisah seorang lelaki yang mana dia datang dan dia menyatakan dia berbunuh anak perempuannya sewaktu zaman jahiliah. Hadis ataupun kisah ini diriwayatkan daripada Musnad Al-Bazzar dan juga dalam Majma' Zawaid oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan yang selainnya, menyatakan bahawa betul hadis ini bolehlah kalau kita nak ambil sebagai panduan, tapi disilap fahami. Hadis ini seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ataupun menceritakan tentang kisahnya dan juga macam mana dia punya kafarahnya sebab dia ni pernah membunuh anak perempuannya waktu zaman jahiliah.
Baik, tapi dalam riwayat ini tidak menyebutkan bahawa Umar pun buat kerja yang sama. Saidina Umar buat kerja yang sama. Saidina Umar juga melakukan membunuh anak perempuan. Dan kalau kita tengok, ramai ulama-ulama hadis yang kita sebutkan tadi menyatakan bahawa memang Hafsah lahir sebelum Islam dan Hafsah itu hidup dan berkahwin dengan Nabi SAW. Mustahillah Saidina Umar Khattab membunuh anak perempuannya sewaktu zaman jahiliah. Kan nampak macam bagus cerita ni disampaikan, tapi kalau kita melihat daripada sudut riwayatnya tidak kuat, bahkan tidak ada riwayat yang menyatakan sedemikian yang mana Saidina Umar Khattab membunuh anak perempuannya sewaktu zaman jahiliah. Kan? Bahkan Saidina Umar Khattab ni banyak kelebihan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis yang sahih. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis yang sahih, mana-mana syaitan lalu, Saidina Umar Khattab lalu kat situ. Syaitan tak lalu jalan tu, dia takut kepada Saidina Umar Khattab. Kan? Takkan tiba-tiba Saidina Umar Khattab dituduh sebagai apa? Bukan dituduh lah, disampaikan ataupun diceritakan pernah membunuh anak perempuannya sewaktu zaman jahiliah. Perbuatan itu memang ada di zaman jahiliah, tapi Saidina Umar Khattab tidak melakukan perkara itu. Jadi tuan-tuan, apa kesimpulannya pada kisah ni? Tuan-tuan boleh baca lagi lah hujah dalilnya dan sebagainya. Apa kisah, apa dia punya kesimpulannya? Kita jangan bermudah-mudahan bila ada satu riwayat yang menceritakan tentang sahabat tu nampak keburukannya, kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Bimbang takut kita berdusta, walaupun disampaikan daripada mulut ke mulut, surau ke surau, masjid ke masjid disampaikan, tapi cerita-cerita yang memburukkan sahabat ni kita kena hati-hati. Cerita tentang ni dalam ni pada juga sirah Saidina Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk syurga sebab terlalu kaya. Kan, cerita Saidina Umar Khattab ini, dia ni kaki peminum arak waktu zaman jahiliah, padahal dia yang doa, beliau yang doa pada Allah supaya diturunkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, didoakan supaya diturunkan hukuman yang tuntas, hukuman yang putus berkenaan dengan arak. Takkanlah tengah-tengah mabuk tu, ya Allah turunkanlah hukum yang kan, yang tuntas, yang jelas berkenaan dengan hukum meminum arak. Takkan macam tu kan. Kemudian juga Saidina Umar Khattab ni sering dituduh beliau ni pernah dileteri oleh isterinya. Ni banyaklah cerita-ceritanya. Jadi tuan-tuan, itu antara pendustaan yang kepada Saidina Umar Khattab. Saya takut, bukan apa tuan-tuan, takut nanti kita duk sebar cerita-cerita yang macam ni, kita buat-buat main, kita tambah-tambah, goreng-goreng, letak perisa sikit, ajinomoto sikit, garam, gula sikit, kita bimbang takut menjawab depan Saidina Umar Khattab di hari akhirat nanti. Kerana kita tuduh satu perkara, kita sebarkan satu perkara yang tidak tepat berkenaan dengan sahabat, khususnya Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu kesimpulannya, hati-hati bila mana ada riwayat yang memburukkan pada sahabat berkenaan dengan Nabi ataupun berkenaan dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ada masa sikit lagi. Saya ambil satu contoh. Ni bagi penggemar kucing. Kan? Saya pun suka kucing tuan-tuan. Suka kucing kan. Baik, apa dia? Ni tuan-tuan biasa mungkin pernah dengar cerita ni. Apa dia? Iaitulah kisah kucing Nabi SAW bernama Muaizah. Yang tidur di atas jubah baginda Nabi SAW. Cerita ni macam mana? Ceritanya Nabi SAW ini ada seekor kucing dan kucing tu selalu tidur di atas jadah ataupun jubah Nabi. Kemudian Nabi potong, Nabi gunting ataupun Nabi kerat lah, Nabi potong kain tu supaya tidak mengganggu kucing itu tidur. Jadi buat kesimpulannya bahawa Nabi sangat mencintai kucing, sunnah membela kucing, memelihara kucing dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya riwayat ini kalau kita tengok, kan kita tengok di sini antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Faqih, ulama hadis yang besar, pandangan ulama hadis berkenaan perkara ini. Kisah ini sangat menarik. Betapa seorang sahabat Nabi SAW menyayangi kucing sedemikian rupa, namun kisah tentang kucing peliharaan Nabi ini tidak disebutkan sama sekali dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab yang selainnya. Kata Syekh Abdul Rahman Faqih menyatakan bahawa kisah ini palsu. Kan kisah ini palsu. Siapa Syekh Abdul Rahman Faqih? Ulama besar hadis tuan-tuan yang masih pengurus ataupun yang biasa menjawab soalan-soalan di Multaqa Ahlul Hadis, satu website yang menghimpunkan ulama-ulama dan juga ilmuwan ilmu hadis dan juga penuntut ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini disandarkan juga ada seorang beberapa kitab menyebutkan ada seorang ahli sufi. Kan jadi ahli sufi lah. Kan ahli sufi punya riwayat berkenaan dengan kucing yang tidur atas jadah, kucing yang tidur itu riwayat, kita kena jujur lah, itu riwayat dia. Tapi kalau sandarkan kepada Nabi, dia adalah jadi satu kesilapan. Kerana benda ini tidak pernah berlaku dan Nabi tak pernah melakukan perkara ini. Akan tetapi kalau kita tengok, adakah sunnah membela kucing? Hukumnya harus, tuan-tuan. Harus.
Silap-silap kita pula dipertanggungjawabkan kalau pelihara kucing tak bagi makan, tak bagi minum, kita abaikan dia punya makan, minum dan sebagainya. Ada hadis. Ni jelas dalam riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar, dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan dakhalat imra'at finnar. Kan? Dakhalat imra'ah finnar fi hirrah. Kan? Atau kama qala Nabi SAW. Iaitulah seorang wanita masuk ke dalam neraka kerana sebab seekor kucing. Kan, dia kurung kucing tu, dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, maka menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak cerita ni bagus daripada sudut Nabi sayang kucing, Nabi sayang haiwan, tapi telitilah daripada sudut riwayatnya, kerana riwayat ini tidak ada dalam mana-mana hadis sahih ataupun disebut oleh para ulama hadis yang mu'tabar berkenaan dengan adanya kisah ini. Jadi sebab tu kita kena hati-hati, walaupun tidaklah ada satu benda yang mendatangkan dosa. Kan daripada sudut okey je, tapi kita telah berdusta, kita telah pun kita meriwayatkan satu benda yang palsu dan sebagainya, maka kita bimbang takut dia ini dijatuhkan sebagai ataupun terjatuh dalam perkara yang mereka-reka agama dan juga mereka apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak lagi tuan-tuan cerita-cerita yang ada dalam buku ini, saya tak sempat untuk nak baca satu-satu. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada hari Isnin minggu hadapan. Kita berbincang tentang kisah yang kita sebutkan ni lagi dalam buku kita ni, insyaAllah pada hari Isnin. Dan saya galakkan pada tuan-tuan untuk teruskan membaca dan juga mendapatkan buku ni, sila pergi kepada link yang ada di bawah itu, pembelian secara online di Book Cafe. Maka mudah-mudahan tuan-tuan mendapat sedikit kita kata sebagai ilmu ataupun konsep ataupun kaedah macam mana kita berinteraksi dengan riwayat-riwayat sirah yang kemungkinan dia palsu, kemungkinan juga dia lemah, kemungkinan juga dia direka, maka kita kena hati-hati. Jadi sekadar tu saja insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini. Dan tak ada soalan kot. Kalau ada soalan tu boleh kita bincang-bincangkan, tapi kalau tak ada tidak mengapa. Ada. Sebagai orang awam, bagaimana kita nak semak satu hadis tersebut? Hadisnya, satu hadis ataupun satu sirah yang disampaikan ini, kita kata antara salah satunya adalah kita menggunakan website yang mana kami beberapa orang bukan ulama-ulama lah, pecinta ilmu hadis ataupun ulama hadis lah di Malaysia ini, kami berkolaborasi dan kami hasilkan satu website namanya semakhadis.com. semakhadis.com yang diselia oleh pakar-pakar hadis daripada Musti, daripada UKM, daripada UPSI, daripada beberapa tempat yang mana ia tujuan untuk disebarkan oleh masyarakat awam. Jadi tuan-tuan boleh pergi semakhadis.com. Semakhadis.com maksudnya setiap riwayat yang palsu, yang dhaif dihimpunkan dalam tu dan diterjemah daripada lebih kurang dalam 12 kitab, daripada Tanzil Syariah, daripada Al-Masnu' dan sebagainya, kitab-kitab hadis palsu. Jadi semua tu dihimpunkan dalam website itu dan bertujuan untuk memudahkan tuan-tuan mencari. Jadi sila semakhadis.com. Tuan-tuan tengok, masukkan contohnya betul ke siapa yang membenarkan suami poligami dapat payung emas. Tuan-tuan tengok esok payung emas, tengok keluar ada ke tak ada. Kalau ada, apa status dia? Itu dia punya kaedah. Okey, kemudian poin Maisah. Ramai orang meminta hadis ayat Quran sebagai hujah, tapi dengan niat untuk menguji sejauh mana kebenaran perkongsian seseorang itu. Apa yang Ustaz berikan kepada golongan ini? Okey, so sebenarnya betul. Dia kadang-kadang ada penceramah, ada ustaz-ustaz dia tidak hafal, maksudnya secara jelas, secara tuntas berkenaan dengan riwayat hadis ataupun ayat Quran itu. Kan, jadi kita kata kalau tak hafal tu dan ada orang saja nak uji je, jadi benda itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak dibenarkan, dan ini sebenarnya satu perkara yang cuba untuk niat nak merendahkan penceramah ataupun ustaz itu. Ini perkara yang tidak baik. Tapi kalau kita buat satu benda itu untuk sekadar kita menegurnya, kan, ataupun kita bukan menegur lah, maksud kita betul lah ustaz pun kadang-kadang ada salah dan silap. Saya pun kalau tuan-tuan tegur pun insya-Allah kita boleh terima, kan. Itu adab kita dalam menuntut ilmu. Kalau ada kesalahan, kesilapan, kita kena tegur. Dan juga orang yang ditegur itu dia kena terima. Kalaulah tujuannya itu, maka itu tujuan yang sangat baik. Tujuan yang sangat baik. Saya pun pernah tegur ustaz pun pernah tegur saya, kadang-kadang dalam riwayat, kadang-kadang dalam penyampaian dan sebagainya, maka kita ambil sebagai satu benda yang baik, kan, benda yang positif daripada sudut kita untuk melengkapkan ilmu dan juga pengamalan terhadap agama kita. Baik, tapi saya sebutkan tadi kesimpulannya tidak bagus dan tidak molek. Tak eloklah kita untuk mempersendakan dan untuk menjatuhkan maruah ustaz itu
tujuannya kita bertanya sesuatu dalil dan sebagainya. Tapi kalau tanya tu untuk tujuan memang nak tahu, maka yang tu dalam hadis Miqdad bin Al-Aswad memang dihantar wakil boleh bertanya kan. Apabila dalam hadis Sayyidina Ali dan juga riwayat Imam Al-Bukhari boleh bertanya wakil dan sebagainya untuk apa? Untuk mengetahui lagi ilmu ataupun suatu hukum, itu tidak jadi masalah. Baik, wallahu a'lam. Kenapa masih ada golongan ustaz penyampai yang menyebarkan hadis-hadis palsu? Dia sebenarnya antara satunya faktornya ialah kurang teliti dan semakan daripada sudut apa yang nak disampaikan itu. Kan kurang teliti. Sebab tu kita sebenarnya sebagai seorang penceramah, seorang ustaz, walaupun mungkin kuliah itu 30 minit contohnya kan, tazkirah Ramadan dan sebagainya, apa-apa hadis yang terlintas kita rasa nak sebut tu kita cepat-cepat semak. Tengok status dia, jangan kita tersilap sebar. Kemudian juga kena preparation. Tak boleh kita saya ustaz, saya boleh cakap lah apa-apa yang saya suka contohnya kalau macam saya kan. Tak boleh, kita kena prepare, kita kena tengok, kena lihat balik, dan juga kalau ada hadis-hadis ataupun pendapat-pendapat ulama yang nak dinukilkan itu kena double check. Kan kena tengok balik supaya benda yang kita sampai tu, sebab ni masyarakat menerima ni. Masyarakat dengar kan, masyarakat nak beramal, masyarakat terima. Maka dengan sebab tu kita kena berhati-hati sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang penceramah ataupun ustaz yang menyampaikan ilmu itu. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan sebagainya kita diberkati dan diberikan kefahaman dan ilmu yang benar insya-Allah. Okey, last. Apa hukum mengamalkan hadis palsu? Adakah kita dikira sebagai penunggang agama? Kan sebenarnya kalau rekaan hadis palsu zaman dulu memang nak tunggang agama. Dia reka. Contoh, hadis berkenaan dengan seperti mana disebut oleh Imam Ahmad, hadis kelebihan makan tembikai. Makan tembikai ni dapat anak yang cantik, akhlak yang baik. Yang reka tu tokey tembikai. Yang reka tu tokey tembikai. Sebab dia nak jual tembikai. Kan jadi reka lah hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan tembikai. Memang dulu memang nak tunggangkan agama, nak lariskan jualan. Contoh orang berkenaan dengan reka hadis kelebihan batu-batu cincin. Sebab dia jual cincin. Kan dia jual cincin, dia buat apa, maka dia membuatlah hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan memakai batu sekian-sekian, batu cincin sekian-sekian dan sebagainya. Kalau dulu memang dia nak jual lah, kan dia buat hadis disandarkan itu. Ada juga di zaman khalifah dia reka hadis untuk pemimpin. Inilah pemimpin yang bagus, inilah pemimpin yang dijanjikan daripada Nabi SAW. Oh memang kalau zaman dulu memang nak tunggang agama lah tuan-tuan. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang ni saya boleh nampak daripada mungkin terlepas pandang, mungkin tersilap dalam nukilan, dan mungkin juga dia itu kurang cermat ataupun kurang teliti daripada sudut apa benda ataupun perkara yang nak disampaikan. Tapi kalau dia reka itu, tapi hari ni kita ingat mungkin orang takutlah nak reka kan hadis tu, tapi dia meriwayatkan hadis yang direka dulu-dulu. Kan itu yang kita bimbang. Maka sebab tu kena teliti, kena perhati betul-betul, kena tengok. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada berdusta atas nama Nabi SAW, berdusta atas nama agama ini, dan menjadi kita kata perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Terima kasih. Saya meraihkan kepada soalan-soalan yang ada tadi, kepada Puan Maisa, kepada Puan Nadirah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.